teruskan saya nak teruskan dengan perkongsian saya pada malam ni, iaitu bercerita tentang bermalam. Okey. Saya percaya mungkin ada di kalangan anda yang menonton sekarang ini, hari ni, yang menonton malam ni, ada isu mengenai penentuan hak jagaan anak. Okay. Siapa nak tulis komen, saya sekarang ni ada kat mahkamah, mungkinlah kan. Kalau siapa nak tulis, tulis. Kalau siapa yang tak mau tulis, tak apa. Simpan je sendiri-sendiri. Sebab saya tahu ada di kalangan anda ni yang ada isu berkaitan dengan perebutan hak jagaan anak. Alright. Dan ada orang yang dia mungkin faham tentang hak jagaan anak ini, kalau ikut dari sudut undang-undang dan dari sudut hukum syarak pun, biasanya dia akan berat ke arah ibu. Okey, sebab dalam hukum syarak, dalam hadis pun jelas banyak diceritakan tentang jagaan kepada ibu. Di mana ada satu hadis Nabi menceritakan seorang sahabat Nabi, dia datang mengadu kepada Nabi. Dia kata kepada Nabi, kata, "Ya Rasulullah, anakku ini aku yang lahirkannya, aku yang bagi susu, riba aku ini tempat dia bermain dan sebagainya. Jadi sedangkan si bapa ini nak ambil anak tersebut." So Nabi pun cakap, kamu lebih berhak ke atas anak kamu sehinggalah kamu berkahwin lain. Maksudnya kalau kahwin dengan orang lain tu, baru dia akan berpisah. Tapi cerita je, Nabi punya nak cerita tentang bab jagaan ni kepada ibu. Right? Banyak lagi hadis yang lain. Tetapi dari sudut prinsip undang-undang, biasanya kita gunakan hadis ni sebagai satu rujukan. Okay? Dan benda ni juga diaplikasi dalam bab jagaan. Dalam undang-undang enactment keluarga Islam, setiap negeri dia ada undang-undang keluarga Islam. Okay? So, undang-undang keluarga Islam pun, setiap negeri semua lebih kurang sama. Iaitu bab jagaan anak akan diserahkan kepada ibu. Okay? Kekuatan akan lebih kuat kepada ibu. Dia ada ranking pula tu. Bab ibu, kemudian ibu kepada ibu, kemudian baru bapa. Kemudian baru pada ibu kepada bapa. Mostly bila saya cerita tentang ni, ramai orang yang tahu. Okay? Yang mana yang dah follow saya, harian belakang sikit, ada orang yang dah follow saya lama, dia akan tahu tentang saya selalu cakap bab jagaan ni kepada ibu. Okay? Ada orang yang mungkin dia tak tahu, tapi tak apa, it's okay, pelan-pelan dia mungkin boleh catch up sebenarnya. Tapi saya jarang rupanya, bila saya duk cerita tentang bab jagaan, saya jarang bercerita tentang hak untuk bermalam. Sebab ada orang yang lelaki, bapa, yang mana dia telah bercerai, dia nak tahu bagaimana dia boleh dapat hak untuk bermalam. Sebab dia tahu bab jagaan mungkin berat kepada ibu. Tetapi bagaimana mungkin dia boleh dapat hak untuk bermalam, dan apakah halangan-halangan untuk seorang bapa dapat hak bermalam. Okey, siapa yang pergi ke mahkamah syariah yang ada isu berebut jagaan anak, anda kena tahu satu perkara. Okey, kita pergi ke mahkamah syariah ni untuk nak menentukan jagaan supaya kita clear siapa yang layak untuk menjaga anak. Selepas berlaku perceraian ataupun dalam proses perceraian, kita pasti akan ada timbul isu berkaitan dengan hak jagaan, hak untuk bermalam, giliran hari raya dan sebagainya. Okey, mungkin kita boleh berpisah secara baik, tapi kadang-kadang isu mengenai jagaan ni, isu mengenai jagaan bermalam ni selalu timbul. Okey, so kita pergi ke mahkamah syariah ni, kadang bukan sekadar kita nak menentukan jagaan, tetapi kita kena tahu juga bapa sekurang-kurangnya dia akan dapat hak untuk melawat dan bermesra. Okey, so ada orang yang tanya, "Tuan, kalau ibu dah dapat hak jagaan, jadi bapa ni apa yang dia dapat? Sedangkan saya adalah bapa kandung." Jadi bapa sekurang-kurangnya dia akan dapat hak untuk melawat dan bermesra. Melawat dan bermesra. Saya tak boleh kata melawat saja. Sebab kalau melawat saja, lagi jadi macam dekat zoo. Zoo tahu macam mana? Harian Diti pesan apa? Okey. Zoo, kita pergi, okay, kita tengok, tetapi kita tak boleh pegang. Yalah kan, apa nak pergi pegang harimau? Kan? Takkan pula nak pergi pegang harimau, pegang singa kan? Satgi dia ngap, kita tinggal ngek. So, cerita bab untuk melawat saja, dia tak boleh terhenti setakat melawat.
That's why dia ada perkataan bermesra. Maksudnya, sekurang-kurangnya, seorang bapa dia layak untuk mendapat hak untuk melawat dan bermesra. Okey, dia mesti. Selagi mana seorang bapa ni adalah bapa kandung. Anak ni dinasabkan kepada bapa tersebut. Okey, anak sah taraf, maka bapa layak untuk mendapat melawat dan bermesra. Ada bapa yang mendapat hak jagaan. Biasanya bila jagaan ni yang dapat kalau anak dah besar ataupun mungkin ibu memang rela hati menyerahkan kepada bapa, ataupun mungkin si ibu ada isu yang mana dia tidak boleh tidak layak untuk mendapat hak jagaan anak. Ada, okey, ada. Tetapi bab malam ni adalah berkaitan bab bermalam. Sebab kalau kita cerita tentang bermalam, maksudnya kita dah kena set yang saya nak cerita malam ni, ibu dah dapat hak jagaan, jadi bapa akan dapat hak untuk melawat, mesra dan bermalam. Ada juga yang mana seorang ibu dia tak bersetuju untuk bapa dapat hak bermalam. Okey. Dalam undang-undang dia hanya menyebut tentang isu hak jagaan ditentukan oleh mahkamah based on kriteria. Okey. So, bab jagaan saja. Tetapi bab hak untuk melawat, bermesra dan bermalam ni adalah kuasa kepada mahkamah. So, mahkamah yang boleh tentukan layak ataupun tidak bapa dapat hak untuk bermalam. Mungkin seorang ibu akan kata, saya tak mau bagi dia dapat bermalam. Sebab ada setengah orang kan, dia adalah isu yang tertentu yang mana dia tak mau bagi bapa dapat hak bermalam. So, si bapa ni mungkin dengan rela hatinya dia kata, tak apa, saya tak kisah pun kalau kata nak bagi hak jagaan kepada ibu sebab saya tahu. Tetapi saya nak sekurang-kurangnya hak untuk bermalam. So, ada orang yang mungkin dia setuju. Dia kata, tak apalah kalau takat nak dapat bermalam, biasa, kita boleh bagi. So, kalau ada dapat persetujuan macam tu, is okay. Tetapi kalau cerita tentang tak dapat persetujuan, so kita mungkin boleh bersetuju tentang hak jagaan, tapi mungkin kita tak ada persetujuan untuk bermalam. Sebab bermalam ni, kita kena faham satu perkara. Bermalam dia bukan sekadar satu hari. Kalau biasanya dalam undang-undang kita praktik, okay? Dalam kita praktik seharian pun, bila sebut perintah bermalam, dia secara tak langsung adalah pada hari Minggu. Kalau kata anak bersekolah, daripada hari, kalau macam Kedah ni, daripada hari Ahad sampai hari Khamis. So, Khamis petang sampai ke Ahad pagi, itu dikira bermalam. Hari Minggu tersebut kepada bapa. Okay? So, ada orang yang mungkin dia tak setuju dengan bermalam. So, kita nak tengok, saya nak kongsikan apakah sebab-sebab yang menghalang kepada seorang bapa mendapat hak untuk bermalam. Saya kena clearkan benda ni. Saya bukan nak, saya bagi tahu sekali lagi. Walaupun tajuk poster saya tu mungkin kontroversial sikit lah kan. Macam mana nak menghalang. Kita bukan nak menghalang bapa. Bapa boleh dapat hak bermalam kalau dia memenuhi kriteria dia. So, apa yang boleh menghalang dia? Ini saya nak cerita. Okay? Antara perkara yang boleh menghalang seorang bapa mendapat hak bermalam, bermalam terhadap anak dia, yang pertamanya adalah anak kecil. Anak yang baru lahir, baby, tak sampai 2 tahun lagi, baru 2 tahun, 3 tahun pun kadang-kadang pun susah juga. Ni antara contoh. Apakah halangan yang seorang bapa sukar untuk dapat bermalam? Dari sudut undang-undang, dia tak ada kriteria yang jelas tahu tentang bermalam. Dalam enactment, dia tak ada cerita tentang anak bermalam mesti pada umur bila. Dia tak ada. Okay, berbanding jagaan, dia ada. Ibu hilang kelayakan, apa kriteria untuk penjaga. So, dalam undang-undang dia sebut. Tapi dalam bab bermalam, dia tak sebut. Cuma saya kongsikan ni based on my experience saja. Bagaimana saya menentukan, bagaimana saya menilai. Ada setengah orang, lelaki, dia datang, dia tanya, saya nak tuntut hak jagaan. Ada setengah, dia datang ke firma untuk mendapatkan saya punya nasihat. Saya kata, saya kena tengok dulu, umur anak berapa. Kalau nak tuntut jagaan, umur anak tu, let's say lah kan, 7 tahun ke atas. Saya kata, insyaAllah. InsyaAllah okey. Tapi kalau nak tuntut anak ni, umur dia kecil.
7 tahun ke bawah. Kalau 6 tahun, 5 tahun ni boleh gagah lagi lah kalau orang kata. Okey. Tetapi kalau nak tuntut anak yang 4 tahun ke bawah, 4, 3, 2, 1 ni, bulan lagi lah. Sangat sukar nak dapat jagaan. Saya sentiasa berterus terang, sukar untuk dapat jagaan. Okey. Tetapi kalau nak dapat bermalam, bermalam kena tengok pula. Okey, bermalam kalau anak ni 3 tahun ke bawah lah. 4 tahun ke 3 tahun ke bawah, based on my experience, dia mungkin sukar nak dapat. Okey, sukar nak dapat sebabnya pada ketika umur 4 tahun ke bawah ni, dia masih dikategorikan sebagai anak yang masih kecil, yang sukar untuk dikatakan pernah berpisah daripada ibu dia. Ada juga yang mana anak umur 4 tahun dia rapat dengan ayah kan. Itu tak mustahil sebab anak ayah juga kan. Cuma bab bermalam ni pun antara faktor yang paling kita tengok adalah faktor umur. Tambah-tambah pula anak yang masih menyusu. Kalau nak dapat anak yang masih menyusu, nak dapat bermalam memang sangat payah. Umur anak biasa menyusu berapa lama? Dalam hukum syarak, menyusu ni 2 tahun lah, daripada 0 bulan tu sampai umur 2 tahun. Okay, ada budak yang sampai 3 tahun pun masih lagi menyusu. Dia tak putus lagi. Okay, so kalaulah bapa nak minta, dah berlaku perceraian, umur anak pun 3 tahun. Kecil lagi. Jadi nak tuntut hak jagaan pun sukar. Nak tuntut bermalam pun mungkin sukar melihat kepada faktor umur tersebut. Okey, so faktor yang mungkin boleh menjadi halangan kepada seorang bapa mendapat hak untuk bermalam itu, yang pertamanya adalah faktor umur. Okey, faktor umur. Baik. Clear kot, no? Okey. Faktor yang kedua yang ni tak ada dalam undang-undang tau, cuma saya cerita based on experience saja, okey. Faktor yang kedua yang boleh menjadi halangan kepada bapa untuk mendapat hak bermalam, okey, antaranya adalah faktor yang melibatkan kepada isu rekod jenayah. So contoh rekod jenayah. Biasanya rekod jenayah ni yang paling popular adalah berkaitan dengan dadah. Dadah ataupun saya pernah ada satu klien yang mana tak layak dapat sebab bapa ni gangster. Pernah ada rekod jenayah kaki pukul. So kat situ pun dia agak membahaya sebab ada ancaman-ancaman daripada luar. So kat situ pun sukar. Jadi ada yang paling banyak sekali jenayah dadah lah. Jadi kalau bapa pernah ada terlibat dengan rekod jenayah dadah, so mungkin agak sukar lah. Jenayah dadah ni jangan kata dadah saja, ketum pun sama lah. Ketum. Dadah je, untuk fikir dadah ekstasi, dadah macam tu je. Ketum pun lebih kurang juga. Okay, so cerita tentang rekod jenayah ni antara faktor yang boleh menjadi halangan kepada seorang bapa mendapat hak untuk bermalam. Okey, tadi yang pertama saya cakap apa? Faktor umur. Faktor umur yang mungkin boleh menghalang bapa mendapat hak untuk bermalam. Dan faktor yang kedua berkaitan dengan rekod jenayah. Kalau katalah bapa pernah ada rekod jenayah, so mungkin dekat situ dia ada satu halangan. Halangan yang dia nak yakinkan kepada mahkamah yang dia tidak akan mendatangkan ancaman ataupun keselamatan tergugat terhadap anak. Sedangkan dia ada rekod jenayah. Apatah lagi kalau jenayah tersebut adalah jenayah pukul dalam rumah tangga, lagilah kan. So ancaman dekat anak tersebut mungkin juga tinggi. Ataupun pernah dera anak ke. Ni kita panggil rekod jenayah. Okey. Alright. Yang ketiga. Saya pesan sekali lagi saya tak akan tengok soalan siapa yang post sekarang soalan. Alright. Soalan hanya akan boleh dipost selepas saya dah habis kongsi. To be fair untuk semua yang lain. Siapa yang baru ni selamat berkenalan. Sekali lagi saya bagi tahu, okey. Alright. Yang ketiga, ni based on my experience, antara halangan yang boleh menjadikan seorang bapa sukar dapat untuk bermalam, okey, adalah melihat kepada faktor jantina. Biasanya kalau bapa nak ambil bermalam kepada anak lelaki, okey, mungkin okey. Okey, mungkin okey. Saya cerita ni untuk anak yang umur kecil lah.
Okey, umur kecil. Dalam kecil tak kecil lah. Yang dia dah kalau lelaki ni, kalau ikut dari segi undang-undang, umur anak 7 tahun lelaki, dia dah boleh buat pilihan. Okey. So yang tu bab jagaan terus. Jadi dia boleh pilih nak duduk dengan ayah ke, nak duduk dengan mak ke. Okey. Kalau dia besar pun dia boleh dapat bermalam. Alright? Sebab faktor umur. Okey, kalau dia umur 5-6 tahun pun dia mungkin okey lagi. Sebab kita boleh hujah dari sudut hukum syarak yang dia mumayyiz. Dia dah boleh fikir sikit nak bermalam ataupun tidak. Okey, so berkaitan dengan bermalam, melihat juga faktor jantina anak tersebut. Ni saya punya experience lah. Sebab kalau anak lelaki, bapa nak dapat bermalam dengan anak lelaki, dia okey sikit. Dia mudah sikit kat situ. Sebab sama jantina. Okey. Tetapi kalau berlainan, macam contoh nak ambil bermalam untuk anak perempuan. Yang ni problem sikit. Bukan sebab kita tak percaya dengan bapa sendiri tu, bukan. Alright, tetapi ada beberapa keadaan yang mana mahkamah akan pertimbangkan berdasarkan kepada situasi sesuai ataupun tidak anak bermalam dengan bapa dia. Dalam keadaan mungkin anak ni dah besar. Contohnya anak dara sunti lah. Okey, saya cerita macam anak dara yang dia dah sampai umur 9 tahun, 8 tahun ke atas dan sebagainya ni. Biasanya dia apa ni ya? Dia dah nak sampai menstrual kan, yang dia mungkin nak kena belajar banyak berkaitan dengan isu-isu haid. So yang ni lebih kepada ibu untuk membesarkan anak perempuan tersebut. Okey. So bab yang ni adalah bab yang penting juga. Dia jangan sekadar kita tengok benda ni simple je. Okey, tetapi bab jantina ni pun penting. Sebab ada orang, sorry to say lah, ada kes yang kita pernah handle, bapa nak ambil hak bermalam, tetapi dalam masa yang sama, bapa bukan pernah ada record, tapi dia ada bad habit. Faham tak? Habitnya adalah menonton video porno. Menonton video porno dan isu-isu sebegini yang boleh menyebabkan kepada kerisauan kepada mahkamah untuk memberikan kepada bapa mendapat hak bermalam. Sebab kalau mahkamah perintahkan perkara tersebut, bimbang apakah akan berlaku kepada nasib anak tu kalau dapat bermalam. Yang ni pun salah satu perkara yang mungkin boleh menjadi satu isu kalau kita tidak ambil berat soal ini. Alright? Sebab bermalam ni adalah satu perkara yang kita boleh anggap sebagai jagaan juga. Okey, sebab jagaan penuh kepada ibu, tapi pada hari macam contoh hari Isnin sampai hari Jumaat. So hari Sabtu dengan Ahad bermalam kepada bapa. So macam seolah-olah bapa pun mendapat jagaan pada hari Sabtu dengan Ahad tersebut. So pentingnya untuk kita nak tahu kelayakan bapa tersebut, adakah dia boleh bermalam dengan anak tu. So dia kena buktikan tentang kemampuan dia. Dia pernah bermalam. Sebelum ni tak ada isu pun bermalam. Kat situ tu mungkin kita boleh timbulkan tentang kesesuaian untuk mendapat bermalam tersebut. Ni salah satu contoh lah antara alasan-alasan yang mungkin timbul bagaimana bapa boleh terhalang untuk mendapat hak bermalam ke atas anaknya. Okey, alright, cukup lah. Alright, so saya bagi 3 je lah. Sebenarnya dia ada banyak lagi faktor-faktor yang nak menentukan kepada bermalam. Tapi saya bagi 3 je. Okay, saya bagi 3 saja berkaitan dengan bermalam. Yang pertamanya, faktor yang boleh menjadi halangan untuk bapa bermalam adalah faktor umur. Umur anak kecil sangat memang payah. Okay. Faktor yang kedua adalah faktor apa benda tadi faktor umur, faktor jantina nombor 3. Aku lupa dah. Share macam ni lupa pula dah. Ayan, apa Ayan? Ada siapa-siapa boleh peringat? Siapa tulis? Saya cakap ni pun saya lupa dah. Ni kadang-kadang lupa kat ni. Okey. So faktor yang pertama faktor umur. Okey, umur kena tengok. Yang kedua, apa benda faktor yang kedua? Rekod jenayah. Ya Allah, thank you so much. Okey, rekod jenayah kena tengok. Yang ni faktor penting. Okey. Yang ketiga adalah faktor berkaitan dengan jantina.
Yang ni adalah satu perkara yang sangat penting sekarang ni. Zaman sekarang ni dia berbeza dengan zaman dulu. Zaman dulu mungkin akses kepada faktor yang ketiga ni lah akses kepada video-video porno dan sebagainya, pendedahan kepada isu-isu berkaitan dengan seksualiti ni adalah satu yang kita jarang dengar. Cerita tentang kita panggil dalam peribahasa Melayu haruan makan anak kan. Tetapi zaman sekarang ni adalah zaman yang selalu sangat kita dengar dan banyak orang yang dah boleh akses tanpa sekatan. Zaman internet, semuanya di hujung jari sekarang ni. Jadi benda ni adalah satu perkara yang penting untuk kita nilai. Kesesuaian untuk bapa mendapat hak bermalam ke atas anak dara. Yang ni satu perkara yang patut dititik beratkan. Okey? Alright. So, saya letakkan anda sekarang ni untuk memberikan soalan. Boleh letakkan soalan sekarang. Okey? Bagi saya minum dululah. Ayah nak ayak sekali. Ayah pun nak popular. Alhamdulillah. Panas. Saya drive tadi balik daripada Ipoh. Ngantuk masa lepas Kuala Kangsar tu. Saya berhenti dekat Bukit Gantang, saya dan Lena sekejap. Okey. Sebelum saya nak jawab soalan, saya nak promote kepada siapa-siapa yang baru, yang mungkin belum dapatkan lagi, yang nak dapatkan, saya punya buku saya, nipis je, okey, tetapi very practical. Kenapa saya kata very practical? Nama buku ni adalah 16 bukti fasah sebelum file kes di mahkamah. So, siapa yang mungkin ada isu digantung tak bertali, yang mana dia nak melepaskan diri dia tetapi suami tak mau lepaskan, tak mau cerai cara baik, jadi dia nak filekan kes di mahkamah. So bila nak filekan kes perbicaraan di mahkamah, kita kena ada preparation, persediaan. Kalau tidak ada persediaan, kes anda mungkin sukar, mungkin boleh dibuang oleh pihak mahkamah. So bagaimana nak buat persediaan tersebut? Anda kena tahu tentang pembuktian. So apa bukti-bukti yang penting? Dalam hal ni saya ada buat satu buku. Siapa yang nak dapatkan buku ni, 16 bukti fasah ni. Okey. Bukunya nipis, simple, tetapi ada grafik dalam ni. Dia colourful sikit lah. Dia ada gambar-gambar dan sebagainya. So, saya buat buku yang lebih pada praktikal. Okey. So, yang ni siapa yang nak dapatkan, anda boleh komen je kat situ, dekat sini, tulis nak. Komen nak je. Nak buku ke? Nanti esok saya punya staff saya akan komen balik dekat tu. Anda PM kepada orang yang tulis komen nak tersebut. Kita akan bagi link Shopee kepada anda. Buku ni tak mahal. Harganya dalam tak sampai RM20 rasanya ni. Tak sampai RM30, sorry. Tak sampai RM30 pun. Okey. So, siapa dapatkan, thank you so much. Siapa yang dah dapatkan, thank you so much. Alright. Okey, saya nak tengok soalan sekarang ini. Okey, alright. Ukhti, kan tu gambar daddy. Ukhti Syera Aira, macam mana untuk pembuktian tengok video porn tu? Yang ni ada setengah orang yang mana dalam tempoh perkahwinan dia menyimpan history. Okey. Saya ada satu klien saya yang mana dia simpan history Google. Yang mana Google yang dilakukan oleh suami, contoh dia, bekas suami sebelum dia bercerai dulu. Dia tengok banyak. So dia screenshot, dia simpan. Yang tu pun boleh jadi juga. Dan ada juga yang mana bekas klien yang kita bawakan kes, yang ni berjaya, iaitu pernah menyimpan, yang ni zaman DVD, pernah menyimpan DVD lucah. So yang ni pun salah satu daripada isu yang kita bawakan juga dalam bab jagaan anak. Mungkin sukar untuk kita nak tunjukkan kata perkara tersebut dilakukan oleh pihak defendant. Cuma dalam kes kami ni,
ia berjaya dibuktikan atas pengakuan. Suami ni, bekas suami ni, si bapa ni mengaku. Dia tak tahulah macam mana dia boleh mengaku. Mungkin lepas kita push, kita bicara tu, dia mengaku tapi dia bagi alasan pun alasan yang tak munasabah. Dia kata sebab nak cuba membangkitkan kegairahan dengan isteri. So kat sini dia pun dah macam tak berapa nak relevan dah alasan tersebut. Jadi perkara disebabkan pengakuan itulah kita terima sebagai pembuktian. So pembuktian ni macam-macam. Cuma bagaimana cara untuk kita buktikan tu bergantung kepada kita punya kreativiti jugalah. Macam tadi ni saya cerita tentang Google History. Ada orang berkaitan dengan gambar-gambar yang pernah disimpan dekat dalam handset. So macam lah. Ramai tegur kau. So faktor jenayah. Thank you. Okey. Nur Lila Zakaria. Adakah menjadi kesalahan kepada ibu jika anak itu sendiri tak mengikut ayah sendiri padahal umur anak melebihi dari 12 tahun ke atas? Okey. Baik. Ada orang yang mungkin mahkamah dah perintahkan. Mahkamah perintahkan hak jagaan contoh kepada ibu. Bapa diberikan akses untuk melawat, bermesra dan bermalam contohnya. Okay. So dalam perintah macam tu. Tetapi ada orang yang anak tu sendiri yang tak mau. Kita tak paksa, kita tak pernah menghasut dia pun untuk kata tak payah duk pilah ke ayah sebagainya. Mungkin ada ibu yang kata pilah, dia pun pergi main balik macam mana pun bapa kita juga kan, wali dia juga. So ada orang yang mungkin dia okey, tak ada masalah. Tetapi anak tu sendiri memilih untuk tidak bermalam di rumah ayah dia. Dalam keadaan anak ni sendiri yang buat pilihan. Jadi dalam keadaan tersebut, ia tidak boleh dikira sebagai ibu ni melanggar perintah. Okay? Cuma saya faham, ada setengah keadaan yang mana ada orang dia nak buka kes. Si bapa contoh dia, bapa ni patut dapat bermalam. Tetapi disebabkan anak ni tak mau bermalam dengan dia, dia buka kes. Dia tuduh kata isteri dia menghina perintah mahkamah. Bekas isteri menghina perintah mahkamah. Jadi terpaksa pula datang ke mahkamah. Kita pula bagi tahu, saya tak pernah menghalang pun, tetapi anak ni sendiri yang tak mahu. So bagaimana kita nak buktikan? Kalau anak yang dah umur dia 12 tahun ke atas, jangan kata 12 tahun lah, 7 tahun ke atas dengan 9 tahun ke atas, dia mungkin boleh dipanggil. Dia mungkin boleh dipanggil untuk ditanyakan sendiri. Kalau katalah untuk pembelaan kita, apa yang selalu saya cakapkan, kalaulah anak sendiri yang tak mau untuk ikut, contoh dia sepatutnya bermalam dekat rumah ni tak mau pergi. Dia patutnya bermalam kat rumah sendiri pun tak mau pergi. Jadi apa yang kita boleh buat adalah kita rakam video. Saya selalu pesan. Saya ada satu klien saya, lelaki, anak-anak ni duduk di bawah jagaan dia. Anak-anak ni yang tak mau duduk dengan mak, jarang ni, dia memang rare sikit. Biasanya anak duduk dengan mak, tak mau pergi ke ayah. Yang ni, anak nak duduk dengan ayah, tak mau pergi dengan mak. Mungkin sebab dia orang dah dibesarkan oleh ayah dia orang tu lama. Jadi lepas tu baru mak nak ambil. Jadi dalam keadaan ni, dia kata kat saya, si bapa ni beritahu, tuan macam mana nak buat? Anak saya tak mau, saya tak menghalang pun. Dia kata, saya faham. Tak apalah, buat video. Okay? Rakam video, time bagi anak tengah telefon dengan mak dia dan sebagainya. Rakam video, tunjuk. Anak tengah duduk sembang sebagainya. Anak ni sendiri yang tak mau pilih. Tak mau pergi. Mungkin ada isu yang tertentu. Sebab kita kena ingat, anak ni, dia manusia. Okay? Dia bernyawa. Yang paling penting sekali, dia berakal fikiran. Okay? Dia berakal. Walaupun mungkin akal dia tak cukup panjang lagi. Tak macam perempuan dan tuan-tuan yang menonton malam ni. Okay? Tetapi sekurang-kurangnya kita kena tahu. Dia ada akal, dia ada hati dan perasaan. So kalaulah kita memaksa dia juga dalam keadaan dia tak mahu, bukankah itu boleh dianggap sebagai zalim juga kepada anak tersebut? Kan? Dia ada hak atas diri dia juga. Jadi kita sendiri, kalau kata anak tak mau ikut macam tu, kitalah yang kena cuba untuk memujuk, cuba untuk memikat hati. Sebab ada orang jenis paksa, tarik je.
Ikut. Tak kira malam ni juga. Dia buat macam kucing. Okey. So, faham Puan Lela? Tuan nampak letih malam ni. Letih lah sikit Puan Bunga Telur. Sebab baru balik daripada Ipoh tadi kan. Mula-mula pagi tadi Manjung, Ipoh. Lepas tu balik esok Perlis pula. Lepas Perlis, lepas tu hari Jumaat pagi Selangor pula. Anak abang tu kerinting ke? Sebenarnya saya pun bukan rambut lurus sangat. Pakai pomade juga ni. Okey. Nur Syazwani Kia, kalau anak tak nak ikut bapa bermalam, adakah ibu yang dipersalahkan? Macam saya jawab tadilah. Kalau anak tu yang tak mau ikut, so tak boleh kata apa. Okey, tetapi yang tadi saya cerita ni basically kepada orang yang dah ada perintah mahkamah. So kalau siapa yang belum ada perintah mahkamah berkaitan dengan hak jagaan, kena settle dulu dekat mahkamah. Okey, katakanlah dah ada perintah mahkamah tetapi anak tu sendiri yang tak mau ikut, so dia mungkin ada isu kat situ. Sebab ada setengah orang dia akan kata melanggar perintah. Sebab mahkamah perintah bermalam tapi tak nak pergi bermalam. Jadi kalau anak tu sendiri yang tak mau pergi bermalam tersebut, sebab tu saya suruh buat video. Rakam video kat situlah. Supaya kita tidak boleh dikatakan menghina perintah mahkamah. Atas sebab anak tu sendiri yang tak mahu. Salma Yahya, kalau ayah minum air daun ketum, macam mana pula ya? Sama. Ketum lah kan. Ketum tu rekod jenayah lah. Cuma, bila jenayah macam dadah, daun ketum, minum air ketum, tanam ketum, edar ketum, jual ketum, mengetum lah. So, kalau orang yang ada terlibat macam ni, kita tak boleh sekadar mendakwa. Okay? Kita mesti kena ada pembuktian. Jadi kalau jenayah, macam saya cakap, dia adalah kuasa kepada pihak berkuasa. Kita tak ada kuasa ke atas orang yang minum ketum tersebut. Cuma kita boleh membuat aduan terlebih dahulu. Kita kena ada ada rekod jenayah bapa ni yang mana dia tak boleh, dia tak layak sebab dia terlibat dengan faktor jenayah. Yang mana boleh membimbangkan kepada isu kebajikan anak tersebut akan terjejas. So macam mana cara dia? Kalau contohlah kan, kita tahu si bapa ni minum ketum, memang terlibat. Ketum kan dah memang haram di sisi undang-undang, apatah lagi hukum syarak. So kita kena buat aduan terlebih dahulu. Buat aduan kepada pihak polis. So polis, kalau kata polis tangkap, ada rekod jenayah, so terbuktilah kat situ kata ada rekod jenayah minum daun ketum tersebut. Okey, kalau tak ada lagi, kalau tak ada, dia problem. Sebab kita tak boleh buktikan macam tu saja. Sebab ada setengah orang dia tak mengaku. Tak mengaku dekat dalam mahkamah lah. Ali alias, soalan saya, nak berjumpa anak perlukan surat mahkamah tak? Okey, jawapan saya, nak berjumpa tak perlu. Okey, nak berjumpa anak ni, kita boleh berjumpa dengan anak bila-bila masa sahaja. Sama ada ibu ataupun bapa. Kalau anak duduk dengan ibu, si bapa sepatutnya boleh melawat tanpa ada halangan sebenarnya. Tanpa ada halangan daripada ibu ataupun keluarga sebelah ibu. Nak melawat tu tak ada masalah. Cuma mungkin ada setengah halangan ni berlaku bermalam. Begitu juga kalau anak ada dengan bapa. Kalau anak di bawah jagaan bapa, ibu teruk macam mana sekalipun, dia tetap boleh dapat hak untuk melawat dan bermesra. Okey, selagi mana dia adalah ibu kandung. Selagi mana bapa itu adalah bapa kandung. Orang yang tak boleh adalah anak yang dikatakan sebagai anak tak sah taraf. Anak tak sah taraf, bab jagaan, bab bermalam semua tu memang hak ibu. Dia tak ada bapa basically. Walaupun mungkin bapa lelaki ni yang memberi benih lah kan. Sperma dia tu sperma bapa tersebut. Tetapi selagi mana anak tu dikatakan sebagai anak tak sah taraf, okay, tak ada bin ataupun bentikan kepada si bapa tersebut, jadi yang ni kita tak boleh claim. Nak minta untuk nak minta untuk menjaga tak boleh, nak minta untuk bermalam pun tak boleh. Cuma atas ihsan lah kalau kata nak untuk melawat dan bermesra tu. Mungkin sebab kita tahu
yang tu mungkin benih kita, tapi mungkin atas sebab keterlanjuran sebelum pernikahan. Contohnya anak ni tak bersalah, so kita nak melawat, itu mungkin. Cuma kalau kita nak minta perintah mahkamah, dia mungkin sukar. Sebab dalam undang-undang clear, anak tak sah taraf, hak ibu 100%. Saya sebut sekali lagi, anak tak sah taraf 100% hak seorang ibu. Okey, hak ibu. Ya, yang tu kalau ibu tak mau bagi ke apa, yang tu hak dia. Sebab yang tu memang anak yang dilahirkan tanpa dinasabkan kepada bapaknya, hak ibu. Ikut suka ibu itulah. Tetapi kalau tanya kat saya sekarang ni, nak berjumpa anak perlukan surat mahkamah tak? Basically, tak perlu. Okay? Siapa-siapa yang bercerai ke, tak bercerai ke, anak, selagi mana anak ni anak sah taraf, sebenarnya kita tidak boleh ada halangan kepada siapa-siapa yang berhak. Especially bapa dengan ibunya. Ni kita menghalang. Tak bagi langsung berjumpa. Video call pun tak boleh. Call pun tak boleh. Yang ni problem. Kalau kata ada halangan sebegini, yang inilah yang kita perlu pergi ke mahkamah untuk mendapatkan perintah. Once dah ada perintah, lagilah kita dah terikat dengan perintah tersebut. Kalaulah dihalang juga untuk melawat dan bermesra contohnya, pihak yang menghalang tersebut boleh dikenakan tindakan yang dikatakan sebagai menghina perintah mahkamah. Okey? Macam mana nak baca ni tulisan Jawi ni? Ain Azru Isyarik Muhammad. Muhammad je lah tulisan Jawi ni. Sampai umur berapa kena ikut perintah mahkamah bagi pembahagian hak lawatan anak tuan? Sampai anak tu dah besar. Okey. Sampai anak ni kalau ikut ni, dia tak pernah lagi lah sebut sampai umur anak berapa. Dalam perintah pun tak pernah sebut anak ni sampai umur berapa hak lawatan. Okey. Kalau ikutkan sampai besar pun boleh lagi. Tapi kalau dah sampai dewasa tu, kita faham-faham je lah. Sampai dah dewasa, anak ni sendirilah. Sebab macam contoh saya bagi satu contoh yang mungkin familiar. Jadi mungkin familiar. Contoh cerita Cik B. Kan anak Datuk Seri Bida kan dah besar tu kan bekas suami Datuk Vida menuntut hak jagaan ke hak melawat tu ke atas Cik B dengan adik tu kan, tapi dah besar kan. Jadi orang kata dah besar ni pun nak ambil hak jagaan lagi ke? Selagi mana dia bapa kandung, dia boleh dapat. Tapi mungkin dia dapat pun atas pilihan anak tu sendiri. Anak ni nak berjumpa ke, nak melawat ke, aku suka hati aku kalau aku tak mau melawat, aku tak mau. Macam tu contohlah kan. Okey. Tu contoh dia. Tapi kalau dah sampai dewasa tu, kita kata macam dah terputuslah kot tentang hak lawatan ni. Jangan kata dewasa. Anak ni dah meningkat kematangan akal fikiran ni, dah masuk sekolah menengah pun. Dia kalau dia tak mau ikut pun, kita sukar juga kita nak kata dia dia melanggar perintah sebagainya. Okey, saya tak ada jawapan yang tepat lah kata sampai umur berapa, sebab mahkamah pun tak pernah perintahkan sampai umur berapa. Hazikah Hanania, Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam. Saya nak tanya, bolehkah tuntutan nafkah kita minta sekarang kira apa? Sekejap dia habis ni. Assalamualaikum, saya nak tanya, bolehkah tuntutan nafkah kita minta pihak hakim kekal perintah sehingga umur 18 tahun? Okey. Perintah nafkah anak, perintah nafkah anak kan? Okey. Perintah nafkah anak dia akan berterusan. Berterusan sehinggalah umur anak tersebut mencapai umur 18 tahun. Selepas daripada 18 tahun tersebut, anak ini sendiri akan memfailkan nafkah bagi diri dia. Kalau dia masih sambung belajar, dia masih lagi tidak bekerja, sampai tahap degree je. Jadi katakanlah anak kita ni dah habis SPM, umur 18 tahun, dia sambung belajar kat matrik, masuk pula universiti, buat degree. Jadi dia masih lagi layak untuk menerima nafkah. Jadi dia kena filekan tuntutan nafkah ke atas diri dia sendiri sebab dia dah sampai umur 18 tahun.
So kita tak perlu pun nak minta kekal perintah. Memang perintah tu akan berkuat kuasa. Contoh failkan nafkah anak sejak umur anak 4 tahun, 5 tahun. So mahkamah dah keluarkan perintah nafkah anak berapa sebulan. Contoh 500 setiap bulan. So dia akan terus berkekalan sehinggalah umur 18 tahun tersebut. Dan selepas 18 tahun tu, kalau anak ni sambung belajar, dia sendiri akan failkan tuntutan terhadap diri dia. Nafkah diri kita sebut. Okey? So kita tak perlu ke nak kata kekal perintah. Memang perintah nafkah tu akan kekal. Kalau kita nak ubah, kita boleh ubah. Boleh buat permohonan ubah perintah nafkah anak. Nur Alia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekiranya bapa mempunyai rekod perubatan mengidap penyakit kelamin berjangkit STD. Okey. Adakah bapa tersebut boleh mendapat hak bermalam anak perempuan umur 5 tahun ataupun 7 tahun? Terima kasih. Okey, dekat sini ada dua isu. Yang pertamanya ada isu penyakit dan yang keduanya ada isu anak perempuan dan juga anak yang masih kecil. Pada pandangan saya, sukar untuk bapa yang sebegini mendapat hak untuk bermalam kepada anak perempuan. Umur anak 5 tahun dengan 7 tahun, saya consider anak kecil. Okey, anak kecil. Sebab dalam undang-undang, anak perempuan dia 9 tahun ke atas dia boleh buat pilihan. Bawah kepada 9 tahun tu dia kategori sebagai anak kecil. Okey, walaupun dia mungkin dah mumayyiz pada umur 7 tahun. Mungkin dia dah berakal sikit pada umur 7 tahun dan 5 tahun. Tetapi dia masih lagi anak kecil dan based on my experience, umur anak 5 tahun dengan 7 tahun pun payah untuk dapat bermalam sebenarnya bagi anak perempuan. Ni dia masuk isu yang ketiga, isu jantina tersebut. Okey, kalau ditambah pula dengan Harian, kalau ditambah pula dengan penyakit ataupun rekod perubatan penyakit kelamin berjangkit STD. So kalau isu penyakit tersebut boleh mendatangkan kemudaratan kepada kebajikan kesihatan anak, maka insya-Allah memang bapa sukar untuk dapat bermalam kat situ. Cuma tugas untuk ibulah membuktikan di mahkamah. Okey? Dia ada banyak ni isu kat sini. Kelamin, umur anak kecil 5 dengan 7 tahun, yang ketiga perempuan. Okey. Ni mungkin salah satu alasan jugalah, alasan pada halangan. Bapa ada AIDS ke, ada HIV ke, penyakit berjangkit sebegini. So dia berbahaya kepada kebajikan anak tersebut, kebajikan kesihatan anak. So mungkin sukar untuk dapat bermalam kat situ. Okey. Cuma kita lah kena buktikan yang STD tersebut boleh mendatangkan bahaya kepada anak. Itu je lah. Ida Pishah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan, anak saya 2 kali suami bawa lari. Jangan buat titik. Anak saya 2 kali suami bawa lari. Sekarang anak first dah 4 bulan tak jumpa. Apa lagi? File lah hak jagaan anak. Okey, kalau dah dibawa lari tu dah 4 bulan tak jumpa, filekan hak jagaan. Kalau kata terdesak benda ni, anak ni kecil dan sebagainya, filekan hak jagaan anak sementara ekspati sekali. Okay? Memang kalau anda pergi buat laporan polis pun, kalau kata contoh ada di kalangan kita ni yang mana dibawa lari anak, kalau anda pergi buat laporan polis pun, biasanya polis tak boleh buat apa-apa. Polis pun takkan nak boleh ambil tindakan apa-apa sebab yang ambil tu bapa. Yang ambil tu bapa. Jadi bila bapa ambil, jadi tak boleh nak dikatakan menculik. Kalau saya yang ambil, bolehlah saya katakan menculik kan. Ni siapa dia tiba-tiba Tuan Fahmi pula nak ambil kan. So bolehlah dikatakan menculik. Tapi kalau bapa yang ambil, dia tak boleh nak dikatakan menculik. Dia tak kira sebagai jenayah. So kalau kita pergi buat laporan polis pun, biasanya polis pun tak boleh buat apa-apa. Jadi apa yang boleh dibuat adalah dengan perintah mahkamah. So filekan hak jagaan anak secepat yang mungkin di Mahkamah Tinggi Syariah. Okey? Kalau si bapa suka keluar malam, boleh dapat tak hak jagaan anak? Suka keluar bermalam. Kita kena buktikan yang keluar bermalam tersebut boleh menjejaskan kebajikan anak. Contoh bapa nak ambil bermalam. Tetapi bapa duduk seorang-seorang. Si bapa pula dia ada habit jenis suka keluar lepak malam-malam. Lepak pergi duduk kedai kopi ke, duduk kat kedai mamak ke, tengok bola 2-3 pagi. Kan contohlah. Ada. Saya ada satu kes tu, bapa ni dia
Dia suka main takraw malam-malam. Gitu pelik juga ni main takraw malam-malam. So, main badminton ke keluar. Jadi, anak-anak duduk dengan siapa? Yang ni problem. Jadi, kalau kata ada problem sebegini, kita kena buktikan anak duduk bersendirian. Anak contohlah kan, ada anak 2 orang. Yang kakak ke, yang abang ke, contoh dia umur 9 tahun. Adik umur 6 tahun. Dua-dua orang je tinggal kat rumah sendirian. Si bapa keluar. Contoh dia, keluar pergi main badminton ke, tinggal lah main futsal ke, pergi lepak ke. Kita yang kena buktikan tuduhan tersebut. So, dia boleh menjejaskan kepada keselamatan anak tersebut. Kan dah lah bapak tinggal kan. Tapi kalau si bapak ni, dia keluar malam, tapi dekat rumah tu ada mak dia. Contoh dia, nenek lah, nenek kepada anak tersebut yang boleh tolong jaga. Ataupun ada isteri baru. Contoh dia ada mak tiri. So, mak tiri jaga. Yang ni mungkin tak jadi isu. Sebab yang penting tu bukan cerita tentang keluar malam. Yang penting tu adalah cerita tentang keselamatan anak tu. Okay? Bukan soal keluar malam. Keluar malam ni mungkin bad habit. Okay? Bad habit. Jangan keluar malam kalau kata selalu. Okay? Jadi kalau selalu keluar malam, dia bad habit. But cerita bad habit is cerita lain. Cerita yang penting dekat bab jagaan adalah kalau keluar malam tersebut menjejas tak kebajikan anak dari sudut keselamatan. Yang tu je yang penting. Kalau dia tinggal dua-dua orang, tak ada siapa jaga, baiklah dapat kepada si ibu pula macam tu. Okey, tu contohnya. Nurul Hafizah Omar, macam mana nak dapatkan buku just komen je. Saya nak. Tulis je komen dekat sini. Esok saya punya staff akan PM kepada siapa yang tulis saya nak tersebut. Maslia Muhammad Jawahir. Apakah boleh bekas suami tidak pernah ambil tahu tentang nafkah anak, tapi berkata nanti dah besar ayah datang ambil je, apakah si isteri boleh buat? Kalau tetap bekas suami, apakah boleh? Memang tak boleh lah. Sepatutnya memang kena ambil tahulah bab nafkah. Bab nafkah ni bab wajib kepada bapa, kepada suami. Suami wajib bagi nafkah kepada isteri, bapa wajib bagi nafkah kepada anak. Kalau dia tak faham benda ni, anda silap kahwin lah. Tu yang boleh bagi tahu. Selalu ada orang tanya, so, macam mana nak bagi faham kepada lelaki yang tak faham tentang nafkah ni? Dia fikir babat kita kerja, jadi kita kena tanggung. Saya kata, tukar. Saya duk cerita banyak macam ni pun ramai juga yang tak faham, ramai juga yang tak setuju dan sebagainya. Okay? Sebab dia tak faham prioriti. Bab hukum syarak. Syarak dah tentukan yang bapa kena bagi nafkah kepada anak. Nafkah ni maksudnya keperluan makan, minum, pakaian, tempat tinggal, perubatan, pendidikan. So yang ni memang tanggungjawab kepada seorang bapa. Jadi kalau dia tak faham, yang ni mungkin masalah didikan lah. Payah juga nak mendidik ni. Jadi kalau kata jadi macam tu, yang ni kita kata salah kahwin lah. Sebab dia tak fikir. Kalau kita nak fikir, siapa yang nak kahwin, mungkin ada anak dara yang nak kahwin bulan 12 ni, ataupun siapa-siapa yang menikah bulan 12 ni, make sure selain daripada kita tahu dia boleh buat pick up line, okay, dia buat sweet-sweet tu, tanya yang penting bab soal kebajikan tu. Kalau menikah boleh dapat anak, tapi dia boleh dia kata nafkah anak ni saya hanya boleh beli pampers dengan susu sahaja, siaplah. Hampa sendiri yang pilih lah masa tu. Okey. Okey apa dah? Okey 10 dah. Okey. So nanti besar ayah datang ambil. So kalau kata nanti besar ayah datang ambil tu, bab jagaan lah. Tapi kalau bab jagaan dia nak main ambil ni, bab jagaan dia tak ada kaitan dengan bab nafkah. Aryan pergi tidur ni. Tutup. Sudah. Sudahlah. Ibu panggil dah. Okey. Apa si isteri boleh buat, isteri tak perlu buat apa-apa lah. Yang penting tuntut nafkah anak lah kalau kita tak dapat nafkah anak, okey? Okey. Aryan dah. Pergi tutup. Tunggu. Ukhti Syera Aira, kalau sekadar pengakuan dalam WhatsApp dan tak ada rekod kat ADK or polis, boleh guna ke alasan tu? Boleh ke dalam syarat-syarat hajagan anak tu nak tetapkan si ayah kau berapa kali je dalam seminggu? Sebab
Kadang-kadang dah, sebab kadang-kadang dah minggu aktiviti harian si ibu pula. Bila si ayah duk call memanjang. Tak faham. Harian sudah. Kalau sekadar pengakuan. Okey, pengakuan dalam WhatsApp. Pengakuan dalam WhatsApp untuk kes jenayah, dia mungkin sukar. Okey, sebab pengakuan mesti berlaku di dalam mahkamah. Okey, mesti kalau kata nak mengaku, kita tuduh kata ambil dadah. Tetapi tak ada rekod. Tak ada rekod jenayah dekat ADK ataupun polis. Jadi pengakuan dalam WhatsApp tak jadi. Pengakuan dalam mahkamah, ya. Yang tu penting dia. Sebab cerita pengakuan ni mesti dalam mahkamah. Dia tak boleh pengakuan dekat luar. Okey, alright. Saya akan ambil dalam 2 soalan lagi. Siapa yang saya ambil soalan ni. Kemudian kita akan, saya nak berehat lah. Esok saya nak pergi Perlis pula. Okey, Faizah Keria. Macam mana nak buat kalau anak perempuan nak bermalam dengan bapa? Kena ada orang teman ke? Kena takut jadi haruan makan anak? Okey. Kalau bagi ada orang teman, yang tu lagi bagus. Cuma dia bergantung kepada kita punya kepercayaan juga. Okay? Kalau kita rasa kita yakin dan percaya yang bapa tu tak jadi apa-apa, tak apalah. Okay? Sebab dia mungkin tak ada isu. Hazika Hanania, bolehkah kita minta mahkamah buat potongan gaji untuk nafkah sekolah tahunan dan nafkah raya? Okey. Nak buat potongan gaji ni biasanya kalau katalah tentera ataupun polis, biasanya dia dah ada tak potongan gaji. Tapi kalau katalah pihak ni macam dia perkara pertama, dia cuba untuk nak membuat pembayaran tu secara bank in. So mahkamah mungkin boleh meraihkan dulu secara bank in tersebut. Kalau katalah si bapa ni dia okey untuk bank in, mahkamah mungkin boleh perintahkan untuk bank in terlebih dahulu. Kalau si bapa ni dia berkata saya okey untuk potongan gaji, so mungkin boleh potongan gaji. Kita boleh minta, kita boleh minta potongan gaji tersebut, tetapi biasanya mahkamah akan pertimbangkan tentang potongan gaji ni, melihatkan kepada faktor bapa ni mampu ataupun tidak untuk dia menunaikan terlebih dahulu dari sudut bank in. Kalau katalah bapa ni contoh dah keluarkan perintah nafkah, tetapi tengok-tengok ada tunggakan. Sekejap bagi sikit, sekejap tak bagi langsung. Dia culas lah. Tak cantik lah. Kalau mahkamah perintahkan 500, sekejap bagi 300, sekejap bagi 200. So dekat sini, kalau kata ada isu begitu, yang ni anda boleh buat permohonan yang seterusnya, ubah perintah untuk buat potongan gaji. Sebab dia dah diberi peluang pertama untuk bank in, tapi dia gagal untuk nak mengikut perintah tersebut. Jadi kita boleh minta untuk potongan gaji. Cuma nak potongan gaji ni pun, dia mesti orang yang mempunyai pendapatan yang tetap jugalah. Kerja yang memang gaji tu ada slip gaji yang kita boleh potongan gaji. Okey dah, habis dah. Okey, alright. So faham Okey, itu saja untuk malam ni. It's long okey 10 dah tu. So thank you so much pada anda semua yang yang sudi untuk menonton pada malam ni. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi di waktu lain. Biasa hari Sabtu malam pula lah kan. Oh, lupa nak abang. Saya nak kena abang jugalah kan. Hari Sabtu ni kami pergi Kuala Lumpur. Sebab hari Jumaat dekat Kuala Lumpur. Saya nak set up saya punya saya nak bincang dengan saya punya rakan guam saya di Kuala Lumpur. Dan mungkin akan cutilah sampai hari Ahad. Okey, jadi hari Sabtu malam ni mungkin tidak ada live dan saya mohon maaf. Siapa yang ada malam ni, thank you so much kepada anda semua. Harap-harap semua fahamlah apa yang saya nak cerita tentang hak untuk bermalam ke atas seorang bapa. Okey? Alright, itu saja daripada saya, Fahmi Ramli. Thank you so much kepada anda semua yang menonton pada malam ni. Alhamdulillah ramai. Thank you so much lah pada siapa yang share dan sebagainya. Alright, okay, itu saja daripada saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye-bye.